Objektif yang keempat adalah mendraft rangka esei. Secara umumnya, rangka tugasan esei adalah seperti berikut. Setiap rangka esei, setiap struktur esei akan mempunyai pengenalan, peringgan-peringgan dan juga kesimpulan. Setiap pengenalan, kita akan memberikan latar belakang topik dan membentuk kenyataan tesis ataupun idea ataupun hujah utama yang berkaitan dengan kehendak soalan. Setiap peringgan yang seterusnya mempunyai struktur dia yang tersendiri juga. Setiap peringgan terdiri daripada kenyataan topik yang menyokong kenyataan tesis dalam pengenalan. Dalam peringgan, setiap kenyataan topik itu akan disokong dengan perbincangan yang lebih teliti ataupun dikenali sebagai huraian kenyataan 1, huraian kenyataan 2, huraian kenyataan 3 ataupun fakta yang menyokong kepada kenyataan topik 1. Dalam peringgan yang kedua, kita ada kenyataan topik 2 yang juga menyokong kepada kenyataan tesis pada pengenalan. Okay, dalam kenyataan topik 2, kita akan sokong dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan kenyataan topik 2. Okay, fakta-fakta ini kita huraikan dengan terperinci. Kita letakkan huraian-huraian yang terperinci yang semuanya berkaitan dengan kenyataan topik 2. Okay, dalam penyusunan peringgan cara ini ia nampak lebih sistematik. Mana-mana fakta, mana-mana contoh, mana-mana huraian yang tak berkaitan langsung dengan kenyataan topik 2 tidaklah perlu diletakkan untuk mengelakkan kekeliruan. Dalam peringgan yang seterusnya, kita membincangkan kenyataan topik 3. Peringgan ini hanya akan memasukkan semua fakta-fakta yang berkaitan dengan kenyataan topik 3 sahaja. Mana-mana kenyataan, perbincangan yang tak relevan, yang tak menyokong kenyataan topik 3 ini tidaklah perlu dimasukkan. Dalam kesimpulan, kita akan merumuskan fakta-fakta utama tadi. Fakta-fakta utama dalam peringgan 1, 2 dan 3. Dalam kesimpulan, kita menyatakan sekali lagi kenyataan hipotesis dalam pengenalan, dan ada juga yang dalam kesimpulan melontarkan satu soalan untuk pembaca fikirkan. Ini adalah optional. Dalam jadual ini ditunjukkan dengan satu contoh bagaimana kita membuat rangka esei dan kenyataan tesisnya sekali. Kenyataan tesis untuk pengenalan misalnya. Dalam dunia yang kompetitif, ramai orang sibuk mengejar kejayaan sehingga mengabaikan kesihatan. Gaya hidup yang kurang sihat akan membawa kepada penyakit. Oleh itu, untuk gaya hidup yang sihat adalah penting untuk mengekalkan diet yang seimbang, membuat senaman dengan kerap dan mengelakkan tekanan. Dalam pengenalan, ayat yang terakhir itu adalah idea kenyataan tesis. Jadi, semua peringgan dalam esei itu akan menyokong kepada kenyataan tesis dalam pengenalan. Dalam peringgan-peringgan yang akan datang, isi-isinya tidak boleh lari keluar daripada kenyataan tesis dalam pengenalan. Dalam peringgan, dalam isi, kita akan letakkan fakta-fakta yang berkaitan sahaja. Misalnya, untuk peringgan kedua, kita letakkan adalah penting untuk mengekalkan diet yang seimbang.
Perenggan yang ketiga, letakkan. Adalah penting untuk membuat senaman dengan kerap. Perenggan yang keempat, letakkan idea bahawa adalah penting untuk mengelakkan tekanan. Jadi ketiga-tiga isi ini dalam setiap perenggan merupakan kenyataan topik yang perlu diletakkan pada ayat pertama dalam setiap perenggan. Dalam kesimpulan pula, kita ulang, rumuskan bahawa adalah penting untuk mengekalkan diet yang seimbang, membuat senaman dengan kerap dan mengelakkan tekanan untuk kehidupan yang sejahtera. Ada beberapa jenis esei. Tak kira bentuk jenis esei yang diminta oleh pemeriksa, struktur ataupun rangka esei masih sama. Dalam esei berbentuk penerokaan, ia adalah bertujuan memberikan maklumat kepada pembaca mengenai sesuatu pengetahuan. Esei ini dia memberikan penjelasan, dia tak minta pendapat kita sendiri. Contoh esei yang bersifat penerokaan termasuklah meminta peserta membincangkan kelebihan menggunakan komputer, meminta pelajar menganalisis cara mengatasi stres di kalangan pelajar universiti ataupun cara mengekalkan gaya hidup yang sihat. Saya petik satu contoh daripada sebuah buku akademik berkenaan dengan kaedah mengatasi pemanasan global. Untuk soalan esei ini adalah contoh pengenalannya. Pengenalan, apakah itu pemanasan global? Adakah anda mengetahui implikasinya sekiranya ia tidak diatasi? Untuk pengenalan ini, penulis menggunakan cara penggunaan soalan untuk menarik minat pembaca. Seterusnya, pemanasan global boleh didefinisikan sebagai peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh kesan rumah hijau yang telah meningkatkan karbon dioksida dalam atmosfer. Dalam pengenalan juga penulis memberikan definisi tema apakah itu pemanasan global. Dalam ayat seterusnya, pemanasan global akan memberikan impak negatif kepada kehidupan di bumi sekiranya tidak diatasi. Oleh itu adalah penting untuk kita mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi pemanasan global. Jadi ini adalah kenyataan hipotesis. Perenggan seterusnya akan menyokong kenyataan hipotesis ini. Perenggan seterusnya adalah mengenai langkah-langkah mengurangkan ataupun mengatasi pemanasan global. Kenyataan topik 1. Pertama sekali, kita perlu mengurangkan pencemaran udara untuk mengatasi pemanasan global. Huraikan bagaimana untuk mengurangkan pencemaran udara sebagai penjelasan lanjutan. Huraikan dalam beberapa ayat untuk menyokong kenyataan topik ini. Misalnya, kita perlu memahami dan mengetahui tanggungjawab kita dalam menjaga bumi ini. Aktiviti pembakaran terbuka perlu dielakkan kerana ia akan meningkatkan kadar karbon dioksida dalam atmosfera dan menipiskan lapisan ozon. Sebagai alternatif kepada pembakaran sampah, masyarakat boleh mengaplikasikan konsep 3R, reuse, reduce and recycle yang mesra alam. Ini adalah huraian kenyataan yang menyokong kenyataan topik 1. Teruskan lagi dengan huraian kenyataan dengan penjelasan yang seterusnya. Selain itu, kilang juga perlu mengurangkan kadar
karbon dioksida yang dilepaskan ke udara dengan proses penapisan. Teruskan, masyarakat juga perlu menggunakan petrol tanpa pelumbung dan berkongsi kereta untuk mengurangkan pengeluaran gas karbon monoksida daripada kenyataan. Jadi semua huraian kenyataan, semua penjelasan ini menyokong kenyataan topik 1 dalam satu peringgan. Dalam peringgan yang seterusnya ada kenyataan topik 2, iaitu langkah lain untuk mengatasi pemanasan global adalah melalui kuatkuasa undang-undang oleh kerajaan terhadap mereka yang terlibat dalam penebangan hutan secara haram. Diterangkan bagaimana penguatkuasaan undang-undang ini dilaksanakan dalam penerangan yang seterusnya. Hal ini kerana penebangan hutan secara haram akan meningkatkan suhu persekitaran apabila tiada pokok-pokok untuk menedurkan bumi. Sambung, penguatkuasaan undang-undang perlu lebih berat. Misalnya, melibatkan hukuman penjara terhadap mereka selain daripada mengenalkan hukuman denda wang ringgit. Sambung, hal ini akan memberikan kesedaran kepada mereka yang mengambil mudah mengenai aktiviti penebangan hutan kepada bumi. Dalam peringgan ini, semuanya adalah mengenai penebangan hutan secara haram. Semuanya akan menyokong kenyataan topik 2 sahaja. Dalam peringgan yang seterusnya, kenyataan topiknya berbunyi, kerajaan perlu menganjurkan kempen-kempen untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesan pemanasan global dan kaedah untuk mengatasi masalah ini. Jadi kita bila baca ayat pertama peringgan ni, kita dah tahu peringgan ini adalah mengenai kempen kesedaran. Huraian termasuklah kempen-kempen berkenaan boleh bermula pada peringkat sekolah dengan menjemput pakar dan pegawai daripada Jabatan Perhutanan untuk memberikan ceramah mengenai kesan pemanasan global dan kepentingan pemeliharaan hutan. Huraian yang seterusnya, kempen-kempen mengenai kesan pemanasan global juga boleh ditayangkan melalui peran media seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah dan internet. Sambung lagi dengan huraian. Kempen peringkat global seperti Earth Hour yang dilaksanakan oleh banyak kerajaan dan organisasi swasta perlu digalakkan penganjurannya pada setiap tahun. Jadi lengkaplah 3 peringgan dengan 3 kenyataan topik. Kesimpulannya, kita merumuskan fakta-fakta utama bahawa pemanasan global merupakan suatu isu serius yang memerlukan tindakan segera. Perbincangan di atas menggariskan beberapa langkah untuk mengatasi implikasi negatif pemanasan global. Kalau kesimpulan, ia juga boleh bersifat panggilan untuk tindakan. Berbunyi, kerjasama pada pelbagai peringkat diperlukan untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam kesimpulan, ada juga penulis yang melontarkan soalan untuk pembaca fikirkan, sekiranya bumi ini musnah, di manakah manusia akan hidup? Tadi kita melihat esei penerokaan, sekarang kita melihat esei perbandingan. Esei perbandingan membandingkan persamaan dan perbezaan. Esei sebegini juga boleh membandingkan kelebihan dan juga kekurangan. Tak kira bentuk esei yang ditanya, struktur menjawab juga adalah sama. Perlu ada kenyataan tesis, perlu ada kenyataan topik. Struktur menjawab adalah sama sahaja.
Contoh ini juga saya ambil dari sebuah buku penulisan akademik. Okay. Perbezaan antara talian tetap dan talian mobil. Dalam pengenalan, ia diletakkan seperti berikut. Sebelum penciptaan telefon mobil, telefon talian tetap telah pun digunakan di seluruh dunia. Dengan peningkatan teknologi, telefon mobil telah digunakan dengan meluas oleh orang dewasa dan kanak-kanak sekolah. Bagaimanapun, terdapat beberapa persamaan dan perbezaan antara penggunaan telefon talian tetap dan telefon mobil. Isi pertama, kenyataan topiknya adalah seperti berikut. Walaupun pengguna boleh membuat panggilan telefon dengan menggunakan telefon talian tetap dan telefon mobil, adalah lebih mudah dan selesa untuk menggunakan telefon mobil. Dalam isi ini ditunjukkan kelebihan telefon mobil dan huraian-huraian selepas kenyataan topik ini akan menyokong fakta ini. Dalam isi yang seterusnya, tonjolkan fakta yang lain, kenyataan topik yang lain. Walaupun kedua-dua pengguna telefon talian tetap dan telefon mobil perlu membayar perkhidmatan talian yang digunakan, pengguna telefon mobil boleh mendapat harga yang lebih murah untuk panggilan telefon kerana persaingan pasaran yang tinggi. Ini adalah kenyataan topik 2. Sambungkan kenyataan topik ini dengan huraian-huraian yang relevan sahaja. Untuk isi yang ketiga, kenyataan topik 3 berbunyi, pengguna telefon mobil boleh menikmati pelbagai perkhidmatan dan fungsi yang ada dalam telefon mobil. Okay, dalam kenyataan topik 3 ini, penulis menjawab kehendak soalan dengan membuat perbandingan antara telefon talian tetap dan telefon mobil dengan menonjolkan kelebihan telefon mobil. Dalam kenyataan topik 3 ini juga letakkan huraian yang menyokong fakta-fakta ini. Dalam kesimpulan, rumuskan isi-isi utama dan ulang kenyataan tesis yang ada dalam pengenalan. Kesimpulan berbunyi, justeru, sungguh pun pengguna talian tetap dan talian mobil berfungsi beberapa persamaan dan perbezaan. Pengguna telefon mobil menikmati lebih banyak kelebihan daripada pelbagai fungsi dalam telefon mereka. Untuk menikmati pelbagai faedah daripada telefon mobil, pengguna perlu memastikan telefon berkenaan disimpan di tempat yang selamat. Kehilangan telefon mobil akan menyebabkan kos penggantian yang tinggi. Kita telah pun mengenal pasti rangka dan struktur untuk sesebuah tugasan esei.